Dalam lembaran sejarah seni lakon tanah air, nama Normah Damanhuri terpahat kukuh sebagai lambang keanggunan, ketegasan, dan daya tahan seorang wanita yang tidak pernah menyerah pada waktu. Dilahirkan pada 1 Januari 1954, beliau bukan sekadar pelakon. Beliau adalah saksi hidup kepada pelbagai zaman peralihan dunia hiburan. Dan siapa sangka, pada usia yang ke-71, dikala ramai mengira beliau sudah bersara dalam diam, satu insiden tragis telah memecah keheningan, menggoncang rasa jutaan peminat yang selama ini memuja kehalusan watak dan ketegasan perwatakan beliau di layar. Hari itu, sebuah pagi yang biasa, tetapi menjadi titik hitam dalam perjalanan seni beliau. Dalam perjalanan pulang dari satu sesi rakaman dokumentari penghormatan seniman lama, kendaraan yang dinaiki Normah Damanhuri terlibat dalam satu kemalangan yang sungguh dahsyat di Lebuh Raya Karak. Dunia tiba-tiba menjadi kabur, tubuhnya terhempas ke sudut kanan kerusi, dan kaca berselerakan seperti serpihan kenangan. Para saksi yang menyaksikan kejadian menggambarkan suasana seakan babak ngeri yang biasa dilakonkan dalam film. Namun kali ini bukan lakonan. Ini nyata, ini benar, dan ini menyakitkan. Normah mengalami kecederaan serius di bahagian kepala dan dada. Lebih menyayat hati, sistem ingatan jangka panjang beliau terganggu secara misteri. Dalam dunia perubatan, keadaannya jarang ditemui, seolah-olah 7 dekad ingatan telah digugurkan dari kotak pikirannya. Beliau tidak lagi mengingati siapa dirinya, tidak lagi kenal siapapun di sekeliling. Seorang legenda yang telah terpadam dari dalam dirinya sendiri. Namun, dari tragedi ini, bangkitlah satu penghormatan yang tidak terhingga daripada masyarakat. Dunia seni yang kadang kala mudah lupa kepada wira senyapnya, kembali menyorot cahaya kepada Normah. Ratusan klip lama beliau mula tular semula. Petikan suara lantangnya dalam drama Takdir tahun 1995, babak sedihnya dalam Sutra dalam Pasir, atau ketegasannya dalam Badai Semalam kembali memenuhi ruang media sosial dan kaca TV. Rakyat tidak melihat tragedi ini sebagai penamat, tetapi sebagai seruan untuk mengenang dan menghidupkan kembali warisan seni Normah Damanhuri. Pelakon-pelakon muda mula menyebut namanya dalam temu bual sebagai inspirasi utama. Ramai yang mengakui, kalau bukan kerana tengok lakonan Normah dalam drama klasik RTM, saya tak akan jadi pelakon. Malah, beberapa pengarah terkenal seperti Yu Wei Heje Saari dan Kabir Bhatia turut meluahkan rasa kehilangan. Bukan kerana pemergian, tetapi kerana perginya satu daya ingatan, satu roh yang pernah menghidupkan watak-watak wanita Malaysia yang kuat, tabah dan tak mudah tunduk. Anak-anak beliau, yang selama ini cukup low profile, bangkit bersama komuniti seni dalam merawat, bukan sekadar fizikal Normah, tetapi juga legasinya. Mereka menubuhkan Yayasan Normah Damanhuri, sebuah organisasi yang memelihara karya-karya lama beliau dan menggalakkan generasi baru mengenali seni lakon sebenar. Seni yang datang dari hati, bukan semata-mata skrip atau kemasyhuran. Apa yang menjadikan kisah ini lebih menyentuh ialah hakikat bahawa Normah, dalam keadaannya yang hilang ingatan, masih menunjukkan ekspresi wajah dan nada suara yang secara tidak langsung mengingatkan kita bahawa seni itu mungkin boleh dilupakan oleh otak, tetapi tidak oleh jiwa. Ketika beliau mendengar semula runut suara filem lamanya, air mata menitis tanpa sedar. Tangannya yang lemah menggenggam skrip yang pernah dilafaz. Ada getar halus, seolah-olah dirinya tahu, ini miliknya, ini hidupnya. Dan inilah dirinya yang sebenar. Dalam diam, Normah Damanhuri sedang mengajar kita sesuatu, bahawa kemasyhuran bukan diukur pada bilangan piala, tetapi pada sejauh mana seseorang itu mampu mencengkam hati manusia dalam diam.
Tragedi yang menimpanya tidak meruntuhkan namanya, malah mengangkatnya ke tempat lebih tinggi. Daripada pelakon senior, beliau kini menjadi simbol keteguhan wanita seni, lambang memori negara yang wajar dikenang. Dan dalam setiap hela nafas Normah yang kini berjuang melawan kekosongan dalam dirinya, kita semua adalah saksi bahawa walau apapun yang berlaku, cahaya seseorang legenda tidak pernah padam. Ia hanya diuji untuk bersinar lebih terang. Suatu pagi yang mendung di Taman Melawati, seorang jururawat bernama Liana sedang menyikat rambut Normah Damanhuri di tepi tingkap bilik pemulihan. Rambutnya yang dahulu hitam legam kini telah beruban namun tetap terurus, digulung kemas dengan jari jemari Liana yang penuh hormat. Tidak ada dialog antara mereka, hanya suara halus dari radio lama yang dipasang, menyanyikan lagu Hujan, nyanyian asal Alley Cats, lagu kegemaran Normah dari zaman kegemilangannya. Tiba-tiba, Normah mengangkat tangan, perlahan menunjuk ke arah radio. Lagu ini, suaranya serak, hampir tidak didengar. Liana terhenti. Mata wanita muda itu berkaca. Ia bukan sekadar respons spontan, tetapi percikan kenangan, percikan kecil, namun cukup untuk menghidupkan seluruh semesta yang hampir lenyap dalam ingatan seorang legenda. Dan dari saat itu, semua mula dilakukan secara perlahan dan penuh perincian. Di atas meja kecil sebelah katil Normah, diletakkan satu bingkai gambar lama, hitam putih. Normah bersama arwah suaminya, seorang wartawan seni yang selalu menemaninya ke set penggambaran pada era 80-an. Tangannya kadang-kadang menyentuh kaca bingkai itu, dan walaupun matanya kosong, ada getar dalam jemari, seolah-olah jiwanya masih mengenal cinta yang pernah dimiliki. Pakaian yang dikenakan oleh Normah juga bukan dipilih secara rawak. Pihak yayasan telah mengumpulkan semula baju-baju kurung lama beliau yang pernah dipakai semasa menjayakan watak Makjah dalam drama bersiri RTM. Fabrik kapas bercorak bunga kecil-kecil, dijahit tangan, dan sarung batik yang pudar warnanya. Namun syarat sejarah, semuanya dikemas semula, diserahkan kepada Normah bukan sebagai pakaian, tetapi sebagai sentuhan sejarah yang mungkin bisa membangkitkan rasa. Dan paling menyentuh adalah waktu makan. Liana akan menyediakan menu khas yang dahulu menjadi kegemaran Normah ketika di set, nasi lemak bungkus daun pisang, telur mata, dan sambal ikan bilis manis. Walaupun kini beliau hanya mampu menyuap perlahan dan kadangkala memerlukan bantuan, setiap kali mencium aroma sambal yang digaul bersama bawang goreng garing, matanya terpejam, bukan kerana mengantuk, tapi seperti menyelam kembali ke ruang waktu yang pernah beliau miliki. Para pelawat pula bukan sahaja datang sebagai peminat, mereka datang dengan skrip lama, majalah URTV tahun 1987 yang memaparkan wajah Normah di muka depan dan poster filem Lambaian Cinta, filem yang menjulang namanya. Salah seorang pelakon muda yang masih dalam dunia glamour bersujud menangis di hujung katil Normah. Saya berlakon sebab tengok Mak Long dalam Selendang Kasih. Saya nak jadi kuat macam Mak Long. Dalam keadaan fizikal yang lemah, Normah menghulurkan tangan. Tidak banyak, hanya beberapa inci, tetapi cukup untuk mengubah hidup orang yang menyaksikannya. Di luar bilik, ada sebuah papan kecil tertulis, Bilik 3B, Normah Damanhuri. Masuk dengan hati yang tenang dan penuh hormat. Ini bukan hanya pesakit, ini pusaka hidup seni Malaysia. Apa yang berlaku pada Normah bukan hanya tentang seorang pelakon yang jatuh sakit. Ia adalah tentang kenangan kolektif yang kita semua miliki, tentang bagaimana satu sosok wanita boleh menjadi cermin emosi rakyat selama berpuluh tahun. Dalam linangan air mata, dalam ketawa kuat dari watak-wataknya, dalam ketegasan suaranya melawan watak antagonis di kaca TV,
Semuanya menjadikan Norma bukan sekadar manusia, tetapi jiwa yang hidup dalam hati kita. Dan kini, walau jasadnya diam, kita semua sedang bersatu, menghidupkan beliau semula, satu butiran demi satu butiran. Melalui lagu, pakaian, makanan, poster lama, dan doa setiap malam dari peminat yang membesar dengan drama beliau. Norma Damanhuri bukan sekadar seorang pelakon senior. Beliau adalah nadi seni yang tidak akan padam. Malam itu, langit taman Melawati kelihatan gelap luar biasa. Hujan tidak turun, namun angin membawa bau tanah basah yang seolah-olah menyimpan bisikan dari masa lalu. Di dalam bilik 3B, Norma terjaga dari tidur, tanpa sebab, tanpa suara. Matanya memandang siling, kosong, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Tangannya perlahan mengusap dada, seolah mencari sesuatu yang hilang. Di atas meja kecil, sebuah skrip lama yang telah usang terbuka pada halaman tengah. Tiada siapa tahu bagaimana ia terbuka, kerana Liana, jururawat pribadi beliau, baru saja menutupnya sebelum pulang. Kertas itu bukan kertas biasa. Ia adalah salinan skrip asal drama, Titisan Pilu, produksi tahun 1992, di mana Norma membawa watak seorang ibu yang kehilangan anak dalam kebakaran. Yang anehnya, halaman yang terbuka itu bukan sekadar adegan biasa. Ia adalah adegan monolog yang dahulu dikatakan Norma tidak pernah menghafal, tetapi ketika penggambaran, beliau melafazkannya dengan air mata sebenar, kata demi kata, seolah-olah ditarik dari dasar hatinya yang paling dalam. Apakah ia benar-benar skrip, atau sekadar simbol dari sesuatu yang belum selesai? Beberapa hari kemudian, satu insiden kecil menggemparkan staf hospital. Di CCTV koridor tingkat 3, kelihatan seorang wanita tua berbaju kurung batik berjalan perlahan menuju sudut lorong. Tidak pasti siapa, kerana wajahnya kabur, namun langkah dan postur tubuhnya mirip Norma. Masalahnya? Pada masa itu, Norma sedang tidur di biliknya, dengan monitor denyutan jantung yang stabil. Tiada kesan keluar masuk, dan tiada seorang pun pesakit lain yang mengenakan pakaian seperti itu malam tersebut. Pihak hospital merahsiakan kejadian itu, tetapi berita cepat menyebar dalam kalangan staf. Norma bukan hanya hidup, tapi ada sesuatu yang hidup bersama beliau. Bisik seorang jururawat senior. Liana sendiri mula perasan setiap kali lagu tema drama lama diputarkan, kerusi kayu di sebelah katilnya bergoyang sedikit, seolah-olah ada seseorang sedang duduk menemaninya. Dan kemudian muncul seorang lelaki tua, berjambang putih, memakai jaket lusuh, berdiri di pintu bilik Norma tanpa memperkenalkan diri. Dia hanya memandang dari jauh. Apabila ditanya oleh pengawal, lelaki itu berkata, "Saya pernah menulis cerita untuk dia, tapi saya belum pernah sempat beritahu bahawa watak itu adalah tentang hidup sebenar dia." Namun ketika disemak semula, tiada rekod penulis skrip yang menyerupai lelaki itu. Namanya tidak wujud dalam senarai produksi drama yang disebut. Begitulah, seakan ada lapisan-lapisan tersembunyi dalam hidup Norma Damanhuri yang perlahan-lahan muncul kembali. Setiap hari, sesuatu yang kecil berlaku. Sebuah kalung lama muncul di bawah bantal, padahal kalung itu telah hilang bertahun-tahun lalu di lokasi penggambaran di Langkawi. Seutas gelang perak yang tertera nama Ros, watak pertama yang dimainkan Norma dalam dunia lakonan, tiba-tiba diletakkan di tepi tingkap biliknya, dalam keadaan bersih, berkilau, seperti baru dibeli. Tiada siapa tahu siapa yang meletakkannya. Tiada rakaman, tiada jejak. Adakah ini sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu sedang ingin berbicara dengan Norma? Atau lebih tepat, melalui Norma? Dan setiap malam, tepat jam 11.11, monitor jantung Norma akan bergetar sedikit. Bacaan naik hanya beberapa saat, seolah-olah tubuhnya memberi isyarat.
bahwa ada memori yang ingin keluar, tetapi belum cukup kuat, belum cukup bersedia. Sebuah cerita yang dahulu kelihatan seperti penutup, kini terbuka semula seperti helaian novel yang tak pernah selesai. Dalam diam, Normah Damanhuri bukan hanya menjadi simbol seni yang terluka, tetapi menjadi pintu kepada satu dunia kenangan yang belum sepenuhnya didedahkan. Dan mungkin hanya mereka yang berani menunggu akan tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Hari-hari berlalu tanpa nama, seperti lembaran skrip kosong yang hanya menanti untuk ditulis. Normah Damanhuri masih terbaring di bilik 3B. Bilik itu tetap seperti dulu, senyap, redup, dan penuh bayang. Tiada yang benar-benar berubah, tetapi ada sesuatu yang sukar dijelaskan, seperti udara yang menjadi lebih tebal atau waktu yang mengalir dengan cara yang ganjil. Liana, juru rawat setia itu, mula menyimpan jurnal. Dia menulis tentang bisikan kecil yang hanya terdengar ketika malam terlalu dalam. Tentang haruman bunga melur yang muncul tiba-tiba setiap kali Normah memejam mata. Tentang bayang seseorang berdiri di hujung katil, tanpa suara, tanpa gerak, tetapi tidak pernah terasa menakutkan. Malah, bayang itu seakan membawa damai. Pernah satu malam, seorang pelakon muda yang pernah berlakon bersama Normah datang menziarahi. Dia duduk di sebelah katil, membacakan skrip yang belum pernah diterbitkan. Ia adalah skrip terakhir yang ditulis untuk Normah sebelum kemalangan itu berlaku. Kisah tentang seorang wanita yang kehilangan suara, tetapi masih mampu menyentuh dunia melalui matanya. Mata Normah terbuka perlahan ketika suara itu mengalun, hanya sedikit, namun cukup untuk membuat pelakon muda itu menangis. Skrip itu ditinggalkan di tepi katil, tanpa tanda tangan, tanpa tajuk. Tidak lama kemudian, Liana perasan ada seseorang telah menulis sesuatu di belakang helaian skrip itu. Bukan dengan dakwat, tetapi dengan pensil lembut, tulisan hampir kabur. Bukan semua cerita perlu berakhir untuk menjadi abadi. Dan dari hari itu, Normah tidak lagi memberikan isyarat. Dia tidak menoleh, tidak mengangkat tangan, tidak menggumam lagu, tetapi irama nafasnya seperti mengikuti satu rentak yang hanya dia sendiri faham. Perlahan, dalam, dan penuh rindu. Tiada siapa pasti apa sebenarnya yang terjadi pada wanita itu. Ada yang kata Normah sedang menunggu sesuatu. Ada yang kata beliau telah berjalan di antara dua dunia. Ada pula yang percaya bahwa Normah sedang bermain watak terakhirnya, bukan untuk kamera, tetapi untuk kehidupan itu sendiri. Pada suatu malam yang tenang, ketika langit tidak berbintang, Liana terjaga dari lena, kerana terdengar bunyi geseran halus, seolah-olah ada orang menulis sesuatu. Tetapi bila dia bangun dan menyemak, tiada siapa di dalam bilik. Cuma helaian skrip tadi telah terlipat kemas. Dan di hujungnya, satu nota kecil telah muncul. Kalau aku tidak di sini, adakah kalian masih mendengar aku? Dan pagi esoknya, bunga melur segar bertaburan di bawah jendela bilik 3B. Tiada siapa yang membawanya. Tiada CCTV yang menangkap apa-apa. Cuma ada keheningan yang mendalam dan sejenis rasa yang tidak dapat didefinisikan. Bukan sedih, bukan bahagia, hanya rindu yang belum tamat.